Tajuk jerebu diletakkan di tengah-tengah peta minda ini. Kita boleh sertakan temanya sekali, iaitu alam sekitar. Cabang-cabang utama diletakkan dalam 3 warna: hitam untuk melambangkan soalan 1, warna ungu untuk soalan 2 dan warna hijau untuk soalan ketiga. Dalam soalan 1 yang selalunya berdasarkan video, kita lihat ada 3 idea utama dalam video 1 itu. Idea utama yang pertama kita lihat ada 2 orang budak lelaki yang sebenarnya sedang berlari-lari anak di sebuah taman. Salah seorang mereka sedang berlari di atas jembatan. Dan 2 orang budak itu, salah seorangnya memakai baju kuning. Dia sedang batuk. Budak yang kedua pula memakai baju hitam dan berkacamata. Dia mempunyai semput kerana kita lihat dia menggunakan pam semput. Idea utama yang kedua, ada ibu dan seorang anak perempuan. Mereka berada di balkoni rumah mereka. Dalam adegan itu, kita lihat ibu menyerahkan botol air dan pelitup kepada anak perempuannya sebagai langkah keselamatan untuk melindungi diri daripada jerebu. Idea utama ketiga yang kita dapati daripada video tadi ialah pencemaran udara. Dan di sini pencemaran itu merupakan jerebu. Dan jerebu membawa kesan kepada manusia. Salah satu kesan ialah sesak nafas. Dan di situ saya lukiskan ada gambar hidung dan paru-paru kerana sesak nafas ini melibatkan organ-organ ini. Selain itu, kesan jerebu juga menyebabkan manusia terbatuk-batuk. Kita ke soalan 2 pula. Soalan 2 selalunya memerlukan respons peribadi atau pengalaman awak. Jadi di sini saya sertakan sebagai ulang kaji awak boleh tulis apa yang awak tahu tentang jerebu atau masalah alam sekitar ini. Jadi punca jerebu ialah kebakaran hutan. Kesan jerebu ialah masalah kesihatan. Dan sini berbalik kepada sesak nafas dan batuk. Jerebu juga menyebabkan udara kotor kerana ada partikel-partikel habuk yang halus. Kita tidak nampak tapi kita tahu ada. Sebab itu saya letakkan di sini berhabuk. Maka kita perlulah memakai pelitup dalam suasana jerebu. Di cabang yang ini pula saya letakkan di sini, selalunya respons peribadi memerlukan awak untuk menyatakan pengalaman berdasarkan diri sendiri atau diri saya, keluarga ataupun kawan-kawan. Jadi saya letakkan cabang-cabang yang lebihan di sini untuk awak tambahlah pengalaman-pengalaman sendiri, pengalaman keluarga, pengalaman kawan. Sekarang kita ke soalan 3. Soalan 3 ni mencabar kerana ia melibatkan otak serta idea. Dan ini bermaksud ia melibatkan pemikiran kritis. Soalan yang diajukan selalunya untuk soalan 3 melibatkan sekolah, masyarakat, negara, dunia ataupun global. Dan 3 jenis soalan dalam soalan 3 yang selalu ditanyakan ialah berbentuk pendapat, cadangan, saranan. Dan setiap jenis ini awak perlu nyatakan apa, sebab ataupun contoh. Okay, lihat dalam cadangan dan saranan, awak perlu nyatakan apakah cadangan itu, penerangannya dan contoh. Begitu juga dengan saranan, awak perlu nyatakan apakah saranan itu, penerangannya serta berikan contoh. Peta minda yang dihasilkan tadi harus digunakan untuk melatih menjawab soalan 1, 2 dan 3. Bagi soalan 1, seandainya awak ditanyakan, apakah perkara dalam video tadi yang menarik perhatian kamu? Mengapa? Awak ada 3 respons dan respons A,
Budak lelaki yang semput menarik perhatian saya kerana saya teringatkan nenek saya. Respons B. Budak lelaki yang semput menarik perhatian saya kerana saya teringatkan nenek saya. Penyakit semput nenek saya semakin teruk semasa jerebu. Respons C. Budak lelaki yang semput menarik perhatian saya kerana saya teringatkan nenek saya. Penyakit semput nenek saya semakin teruk semasa jerebu. Saya masih ingat lagi musim jerebu yang mencecah PSI 300. Nenek saya terpaksa dikejarkan ke hospital. Dia mengalami kesesakan nafas yang hampir meragut nyawanya. Jadi, mutu respons yang manakah menjadi pilihan kamu? A, B atau C? Kita ke soalan 2. Seandainya kamu ditanya, berikan satu contoh pencemaran alam sekitar yang pernah kamu alami. Mutu respons A. Saya pernah mengalami pencemaran darat. Ada banyak pelituk pakai buang, dibuang di merata tempat. Respons B. Saya pernah mengalami pencemaran darat. Ada banyak pelituk pakai buang, dibuang di merata tempat. Saya kesal dengan sikap orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Respons C. Saya pernah mengalami pencemaran darat. Ada banyak pelituk pakai buang, dibuang di merata tempat. Saya kesal dengan sikap orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Mereka ingin melindungi diri daripada virus COVID-19 tetapi gagal melindungi alam sekitar. Perbuatan mereka mengotorkan tempat dan menjemput penyakit. Jadi, mutu respons yang manakah menjadi pilihan kamu? A, B atau C? Kita ke soalan 3. Seandainya kamu ditanyakan, sarankan cara-cara untuk menjaga kebersihan di estet perumahan kamu. Respons A. Cara pertama, saya akan membuang sampah di tong sampah yang disediakan. Cara kedua, saya tidak akan meludah di dalam lift atau di tempat awam. Respons B. Cara pertama, saya akan membuang sampah di tong sampah yang disediakan. Perbuatan saya memastikan estet perumahan saya bersih. Cara kedua, saya tidak akan meludah di dalam lift atau di tempat awam. Perbuatan meludah tidak senonoh dan menjijikkan. Respons C. Cara pertama, saya akan membuang sampah di tong sampah yang disediakan. Perbuatan saya memastikan estet perumahan saya bersih. Sebagai contoh, saya akan menyimpan sampah di dalam kocer atau beg saya sehingga saya menjumpai tong sampah. Cara kedua, saya tidak akan meludah di dalam lift atau di tempat awam. Perbuatan meludah tidak senonoh dan menjijikkan. Sebagai contoh, saya pernah terpijak ludah di dalam lift. Ludah itu juga menyebabkan lift berbau busuk. Jadi, mutu respons yang manakah menjadi pilihan kamu? A, B atau C? Sebagai kesimpulan kepada video ini, kita telah mempelajari proses ulang kaji e-oral bagi tajuk jerebu. Bab 1, kita telah pelajari untuk membuat peta minda supaya kita dapat merancang idea, kosakata dan apa sajalah yang berkaitan dengan jerebu. Bab kedua, kita telah mendengar penerangan peta minda yang dihasilkan tadi. Bab ketiga, kita pelajari bagaimana kita gunakan peta minda untuk latih perbualan. Sebagai peringatan, ada 4 perkara penting yang awak perlu ingat semasa menduduki peperiksaan e-oral. 1. Awak mesti gunakan bahasa Melayu dan sebutan baku. 2. Awak mesti pelihara kesantunan bahasa dalam kata-kata yang awak tuturkan dan adab berbual dengan pemeriksa. 3. Ulang kaji pelbagai tajuk daripada pelbagai video sebagai persiapan e-oral. Dan yang terakhir, awak mesti berlatih bercakap dalam bahasa Melayu supaya yakin dan bersahaja. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Semoga awak maju jaya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.